Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pada pagi ini kita memulakan pengajian kita dalam a'malul qulub dengan amal qalbi yang pertama iaitulah al-ikhlas. Kata musannif hafizahullahu ta'ala, tawti'ah, pengenalan. La budda lil af'alil iradiyati min muharrikatin tad'u al-insana ila fi'liha wa tahqiqiha. وهذه المحركات من حيث هي بواعث وتصورات تكون علة فاعلة تطلب مرادها، ومن حيث إنها شيء خارجي يسعى الإنسان إلى تحقيقه ونيله تصبح هدفا وغاية. ومن هنا فإنه لا بد للمسلم أن يحدد ويوحد غايته. Ana rasa dia bukan sebab blur, sebab semua background pun macam tu sebelum ni kan. Tapi boleh try. Yang hari tu tak blur tu pun dia delay juga. Kita try. Okay, ni kot. Kadang-kadang background tu berat. Baik. La budda, dia kata la budda, tidak dapat tidak. La budda ni tidak dapat tidak. Lil af'ali al-iradiyah, bagi perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan kehendak, dengan pilihan. Iradiyah di sini ikhtiyariyah. Kan? Kita dah, maksudnya perbuatan-perbuatan yang kita buat by our own choices, mestilah dia ada muharrikat. Dia ada dia punya motivator, yang motivate, yang menggerakkan kita untuk melakukannya, seperti yang telah kita belajar dulu kan, yang menyeru manusia untuk melakukannya dan merealisasikannya. Ya, mesti ada something that motivate, something that kita kata seolah-olah macam dia adalah the callers, something that calling us to do something kan. Wahadhil muharrikat, so dia kata penggerak ini yang menggerakkan kita untuk melakukan amalan yang kita nak buat itu, ya, min haitsu hiya bawa'ithu wa tasawurat, dia yang pertamanya dia adalah factors, dia adalah faktor yang mendorong kita untuk melakukan sesuatu perbuatan. Dan dia juga adalah tasawurat. Tasawurat ni adalah gambaran awalan. Kita bila kita nak buat something, kita nak buat sesuatu, kita mesti ada imaginary, kita mesti ada gambaran benda apa yang kita nak buat. Ya. Yang ini kalau dari sudut itu, maka dalaman ini, penggerak ini, kita namakan dia sebagai illah fa'ilah. Illah fa'ilah, pembuat. Punca yang menjadi pembuat yang menyebabkan kita melakukan, yang mana dia menuntut tatlubu muradaha, menyebabkan kita nak buat benda tersebut. Dan dari sudut ianya adalah sesuatu perkara luar yang manusia bergegas-gegas untuk merealisasikan dan mencapainya, ianya juga adalah tujuan dan matlamat. So dia kata, apa pun perbuatan manusia yang kita nak buat ini, ibadat yang kita nak buat ni, dia mesti ada dia punya motivator, dia mesti ada faktor dia. Kenapa kita nak buat?
apa yang mendorong kita untuk buat dan untuk apa kita buat. Kenapa dan untuk apa. Apakah puncanya dan apakah kesudahannya. Kan? What is the beginning and what is the end. Apa dia punya permulaan dia dan apa dia punya kesudahan dia. Wa min huna, daripada sini dia kata, bila kita kata setiap perbuatan kita mesti ada garis mula dan mesti ada garis penamat, something that we want to achieve, yang kita nak capai. Ya. Daripada kita punya perbuatan itu, kita nak apa? What we want to gain from our action, our deeds. Kan? Jadi itu adalah kita punya goal, matlamat. Dan mesti juga ada penggerak. Dan dari sudut hakikatnya, benda tu adalah benda yang sama sebenarnya. Matlamat kita itulah sebenarnya yang menggerakkan kita. Bila kita ada something, benda yang kita nak, benda tu ialah apa yang kita nak itu menyebabkan kita bergerak, berusaha. Ya? So sebab tu dia kata tadi, dia adalah benda yang sama tapi dia ada dua relationship dengan kita. Yang pertama dari sudut dia yang menjadi punca kita bergerak. Maka dia adalah ilah yang menyebabkan kita membuat perkara tersebut. Dan dari sudut dia adalah matlamat yang kita nak daripada usaha yang kita buat, dia adalah ilah ra'iyah, dia adalah matlamat yang kita nak capai. Jadi dia kata dari sini, tidak bagi seorang Muslim untuk menetapkan dan menunggalkan matlamatnya. حينما يهم بعمل مما يتقرب به إلى الله بحيث تكون غايته من عمله طلب مرضات الله تعالى وحده وهذا هو الإخلاص. Jadi orang Islam bila nak buat amal ibadat, nak mendekatkan diri kepada Allah, mestilah ada satu matlamat. Matlamat dia apa? Nak mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Pasal apa kita beribadah? Pasal kita nak cari redha Allah. Bila kita nak cari redha Allah, itulah yang menyebabkan kita beribadah. Dan redha Allah yang menyebabkan kita beribadah itu jugalah tujuan yang kita nak capai. Benda yang kita nak, yang kita harapkan daripada perkara tersebut. Jadi dia kata, hadza wa hadza huwa al-ikhlas. Dan inilah dia ikhlas. Sebab itulah dia adalah the first thing yang kita nak bincangkan. Cuma kelas ni agak kita lewat sikit, tapi kita akan usaha jadikan dia dalam 2 atau 3 kelas ikhlas ni. Kalau boleh kita nak habiskan satu kelas, tapi yalah mungkin, dan ana rasa kalau kita start awal tadi pun kita takkan habis juga satu kelas kerana dia agak panjang ikhlas kan. Baik. Jadi inilah dia ikhlas. Ikhlas ni apa dia? Dia adalah kita punya matlamat. Dan dia juga adalah kita punya faktor motivate yang mendorong kita untuk melakukan sesuatu amal ibadah. So dia kata makna ikhlas wa haqiqatuh. Apa dia makna ikhlas dan hakikatnya? Apa makna ikhlas? Apakah hakikat ikhlas? Al-ikhlasu fil lughah, ikhlas dari segi bahasa, dari segi bahasanya ialah ma'khudhun minal khalas, diambil daripada perkataan al-khalas. Khalas. Apa makna khalas? Biasanya orang Melayu tahu juga perkataan ni khalas. Khalas tu makna habis. Selesai, dah habis, beres. Kan? Tak ada, sudah. Okey. Wa huwa as-safa'u wan naqa. Dan makna ikhlas ini ialah hampir-hampir makna dia dengan makna as-safa'u wan naqa. Maknanya dia tulen, pure, suci. Lepas tu kita panggil khulasah. Khulasah ni apa? Intisari, intipati. Kan? Kita kata khulasah kalam, khulasatul kalam. Nah, ni intisari daripada semua perkataan, lubuknya yang disaring, setelah disaring daripada segala perkara-perkara yang bercabang, tinggal inti dia saja, kita panggil dia khulasah. تقول خلص الشيء يخلص خلوصا وخلاصا فهو خالص إذا صفى وزال عنه ما يشوبه.
يقول ابن الفارس الخاء واللام والصاد أصل واحد مضطرد وهو تنقية الشيء وتهذيبه. Jadi makna ikhlas ini ialah kita memurnikan, menyaring sesuatu daripada perkara-perkara asing. Kita tapih, kita saring untuk kita dapat inti pati dia. Kita dapat yang pure, yang tulen. Itu makna asal perkataan ikhlas. Wa akhlasa lillahi dinah amhadahu wa qasada wajhahu wa taraka riya'. Jadi makna seseorang itu mengikhlaskan untuk Allah agamanya, ibadatnya, perhambaan dirinya, ketaatannya. Apa makna? Amhadahu. yakni menyaring peribadatan, perhambaan dirinya kepada Allah daripada segala perkara-perkara benda asing yang mencemarkan ta'abbud, perhambaan diri tadi. Yang mencemarkan peribadatan tadi. Kan? Allah Ta'ala kata, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. Tidaklah mereka disuruh melainkan untuk mengikhlaskan bagi Allah peribadatan mereka, perhambaan diri dan ketaatan mereka kepada Allah semata-mata. Hunafa. Hunafa dengan makna kalih, makna berpaling daripada selain Allah dan menghadap diri hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi makna dia mengikhlaskan bagi Allah ibadat dan agamanya ialah menyucikan, menunggalkan, menulinkan dan mengharapkan arah Allah Ta'ala dan meninggalkan riak. Wal mukhlisu huwa alladhi wahhada Allahu khalisa. Dan al-mukhlis ialah orang yang mengesahkan Allah semata-mata dalam peribadatannya. Wal mukhallasu huwa alladhi khallasahu Allah wa tahharahu min ad-danas fakhtarahu wasfafah. Adapun al-mukhallas ialah orang yang Allah Ta'ala pilih dan Allah sucikan dia daripada perkara-perkara yang tidak elok dan Allah masukkan dia ke dalam syurga. Wa kalimatul ikhlas, dan kalimah ikhlas ialah maksud kalimah ikhlas yang digunakan istilah sebagai term. Disebut kalimah ikhlas, hiya kalimatut tauhid. Iaitulah kalimah la ilaha illallah. La ilaha illallah dinamakan sebagai kalimatul ikhlas. Kalimatul ikhlas. Wal ikhlasu fil ibadati wa ta'ah tarkur riya'. Dan ikhlas dalam ibadah dan taat ialah meninggalkan menunjuk-nunjuk kepada manusia. فهذا هو معنى هذه اللفظة في كلام العرب حيث تدور حول تقية شيء من الشوائب وتخليصه من الأكدار ومما يداخله. Jadi inilah dia tak lari makna lughawi dengan makna istilahi yang dikehendaki oleh syarak dengan daripada kalimah ikhlas ni ialah tanqiyah, pemurnian, penyaringan. Supaya memurnikan sesuatu, memurnikan amal ibadah daripada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dari segi makna syar'i, para ulama mempunyai beberapa ayat, beberapa ibarat yang semuanya balik kepada makna yang sama. Tetapi penting kita menelusuri perkataan ulama ni sebab para ulama ahli tasawuf bila mereka memberikan definisi sesuatu amalan hati, hakikatnya setiap daripada mereka memberikannya dari satu sudut atau satu sifat atau satu arah daripada sifat tersebut. Yang mana bila kita gabungkan ke semua definisi yang mereka sebut, kita akan dapatlah jauharnya, akan dapatlah dia punya essence dia. Okey? Di antaranya huwa ifradul haqqi subhanahu bil qasdi wat ta'ah. Di antaranya kata para ulama, ikhlas ni ialah menunggalkan al-haq subhanah, menunggalkan Allah Ta'ala kerana Allah sahajalah al-haq subhanah dengan tujuan dan ketaatan. Ini tujuan kita beribadat itu adalah kerana al-haq. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْبَاطِلِ.
Allah Ta'ala sahajalah yang hak, yang diseru, yang disembah, dan yang lain daripada Allah adalah batil. Kan? Kullu syai'in halikun illa wajhah. Semua amal ibadah akan musnah, akan tidak diambil kira oleh Allah kecuali yang dilakukan kerana mengharapkan arah Allah, kecuali yang ditujukan ke arah Allah Ta'ala sahaja. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Wajhah ay jihatah, yani arah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qila ay yakuna al-amalu lillahi subhanahu la nasiba li ghairillahi fih. Makna lebih kurang sama. Ikhlas itu ialah amal itu hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiada habuan untuk selain Allah dalamnya. Kita buat amalan itu hanya kerana Allah. Tiada habuan untuk mengharapkan ganjaran selain Allah. Wa qila huwa tajridul qasd ta'atan lil ma'bud, iaitulah menanggalkan tujuan kita ini daripada selain al-ma'bud, daripada selain yang Tuhan yang berhak disembah. Wa qila huwa istiwa'u 'amal adh-dhahiri wal batin. Ada yang kata maknanya ialah sama amal zahir dan batin. yakni seperti mana amal zahir kita ialah ibadat untuk Allah, batin kita juga untuk itu. Kan? Bila kita salat, Allahu Akbar, kan? Bukankah bila kita salat ni, bila kita datang belajar agama pagi ni, kita duduk bertelekun dekat kita punya telefon, dekat kita punya televisyen, dekat kita punya laptop, kita punya desktop, kita punya tab, iPad ke apa ke. Kalau orang luar tengok kita dah buat apa ni? Kalau orang tengok saya, tuan-tuan tengok saya dah buat apa lah ni? Saya duduk mengajak. Mengajak apa? Mengajak agama. Agama Allah Ta'ala. So zahirnya, amalan hak saya duduk buat ni, ibadat lah. Pasal mengajak agama. Mengajak tentang ikhlas. Tapi adakah bila saya duduk cerita pasal ikhlas ni, dalam hati ikhlas juga? Kan? Itu dia kata istiwa'ul zahir wal batin. Maknanya macam mana luaran kita ni nampak kita duk taat kepada Allah Ta'ala, dalaman pun kena taat kepada Allah Ta'ala, mengharapkan ganjaran Allah Ta'ala. Kita mengharapkan pahala redha Allah Ta'ala tu, yang paling utama sekali. Kan? Yang kita nak supaya amalan kita ni ada bekas, ada kesan dalam hidup kita. Kesan tu waktu bila? Di akhirat esok lah. Kan? Tu makna dia kata istiwa'u amalil zahir wal batin. Orang sufi ni kadang-kadang kita tak faham. Kok mana celah mana? Sama tu sama macam mana? Apa makna sama? Kan? Tapi itulah dia. Sebab mereka berbicara dengan bahasa jiwa, bahasa ruh. Wa yaqulu Sahal At-Tustari rahimahullahu ta'ala, kata Sayyidul Taifah Sahal At-Tustari rahimahullah, ini ulama besar tasawuf ahli sunnah wal jamaah, Al-Imam Sahal At-Tustari, yang mana salah seorang daripada ulama yang dipilih oleh Hibatullahil Lalikai untuk dimasukkan teks penyataan akidahnya dalam kitab Syarh Usul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah. Kerana beliau mewakili golongan tasawuf. Beliau adalah dianggap sebagai tokoh utama dalam ilmu tasawuf. Dan beliau berada di atas akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Dia kata apa? Nazara al-akyasu fi tafsir al-ikhlas. Falam yajidu ghaira hadha. Dia kata para ulama yang cerdik pandai ahli tasawuf telah berbahas-bahas, telah meneliti apa dia makna ikhlas. Lalu mereka tidak mendapati maknanya kecuali ini sahaja. Ini khulasahnya, kesimpulannya, inilah makna ikhlas. Apa dia? An takuna harakatuhu wa sukunuhu fi sirrihi wa alaniyatihi lillahi wahdahu la syarika lah. La yumazijuhu syai'. La nafsun wala hawa wala dunia. Inilah dia lubuknya. This is the essence of ikhlas. Apa dia ikhlas? Iaitulah segala gerak dan diam dalam keadaan tersembunyi dan terang-terang, ketika seorang-seorang, ketika depan orang,
semuanya adalah untuk Allah semata-mata, tiada sekutu baginya, tiada bercampur ia dengan sesuatu, baik perkara itu adalah habuan diri, nafsun, tidak juga kecenderungan hawa nafsu, kecenderungan diri, ya, dan tidak juga dunia. Ini 3 benda yang kalau bercampur hilang ikhlas. Ada orang beribadah kerana dia ada habuan, nafsun. Apa dia nafsu? Dia beribadah, dia buat ritual ibadah hanya untuk menenangkan diri. Macam ibadat orang etis. Orang etis buat ibadat tak? Orang etis dia pergi dekat dia punya retreat center dia panggil. Kan dekat Iselin Institute ke mana-mana ke dia pergi, dia duduk sana, dia buat yoga tu ni terbalik, lepas tu buat motivasi lah bagi tenang jiwa, kosongkan minda apa semua. Why they are doing this? They not even believe in God. So for what? Untuk diri, untuk ketenangan diri, untuk inner peace, untuk apa menentang, kan? Bukan untuk Allah Ta'ala. Kan? Yang kedua ialah hawa, kecenderungan. Pasal dia seronok, dia suka benda tu, diri dia suka benda tu. Ada setengah orang dia beribadat bukan sebab apa, sebab dia suka ibadat. Jadi dia tak peduli, dia tak mau. Dalil dia ialah dia hanya nak buat ibadat tu lah. Ibadat ni kita ada waktu kita buat ibadat A, ada waktu ibadat B, C. Dia tak boleh. Dia jenis suka buat satu jenis ibadat ya. Dia suka jenis baca Quran. Kan? Pagi raya pun nak baca Quran. Pagi raya takbir. Kan? Dia suka tolong orang ya. Waktu solat jemaah tak pi, tolong orang. Loh. Memanglah tolong orang ibadah. Tapi waktu sembahyang lah. Waktu tengah malam tahajud lah. Waktu baca Quran lah. Ni tolong orang kerja dia. Pasal apa? Pasal dia ibadat bukan kerana Allah Ta'ala. Ibadat sebab dia suka benda tu. Itu yang dia suka. Kan? Dia buat ibadat apa yang dia suka, bukan apa yang Tuhan suruh. Itu bahaya juga. Kan? Ada orang habuan dunia. Dunia ni orang common ni orang tahu. Kan nak habuan dunia, nak pangkat, nak jawatan, nak orang puji, nak duit kan, nak apa. Hak ni kita dah common sangat, kita tahu benda ni lawan dengan ikhlas. Tapi hak dua yang pertama ni orang tak perasan ni. Buat kerana untuk habuan diri sendiri. Rewarding own self, konon-kononnya. Ataupun benda yang kita buat ibadat tu sebenarnya kita duk sangka kita buat ibadat sebab kita nak ikut suruhan Tuhan. Rupanya tak. Kita buat tu pasal itu adalah kita punya kecenderungan, kita punya hawa, ke arah mana jiwa kita ni jatuh. Itu adalah perkara ya yang kita kena hati-hati, yang boleh merosakkan ikhlas. Wa qala ba'dhum al-ikhlasu alla tatluba ala amalika syahidan ghair Allah wala mujaziyan siwah. Kata sebahagian mereka yang lain, ikhlas ini apa dia? Engkau tidak mencari dalam amalan engkau itu saksi kecuali Allah. Kecuali Allah. Engkau tak ada berharap siapa pun tengok. Yang kau ambil kira yang nak tengok amalan engkau ni, yang nak menilai ini ialah Allah, dan engkau tidak mengharap ada sesiapa pun yang memberi ganjaran balas kecuali Allah Ta'ala sahaja. Ini dari segi praktikalnya macam itulah. Bila kita ibadat, kita nak make sure an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Kita nak beribadat, man kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Kita nak yang ni. Bila kita buat amal ibadat, kita tak pedulilah siapa tengok, siapa nak kata apa, lantaklah. Yang penting Allah Ta'ala tengok. Jadi aku nak make sure
Aku punya ibadat ni TikTok di depan mata Allah Ta'ala, bukan mata orang lain. Orang lain nak kata apa pun lantak mampu habis dia. Kan? Dia bukan dia yang bagi aku makan, bukan dia yang bagi aku minum, bukan dia yang bagi aku oksigen, bukan dia tak bagi apa. Dia pun Tuhan yang bagi. Kalau Tuhan tak bagi dekat dia, dia pun kebuluk tak boleh makan. Kan? Ni. Yang penting sekali ialah kita kepada siapa kita nak pamerkan ibadat kita. Kepada siapa kita nak tunjuk ibadat kita ni. Kepada orang kah, kepada makhluk kah, atau kepada Allah? Kalau kepada Allah, itulah ikhlas. Kalau kepada selain Allah Ta'ala, itulah dia yang menafikan ikhlas. Dan kita mengharap siapa yang nak bagi ganjaran. Ya? Kita tak mengharap ganjaran lain daripada Allah Ta'ala. Walaupun ganjaran itu mai melalui tangan makhluk sekalipun, kita tahu makhluk ni hanyalah alat. Tidak lebih daripada itu. Dia hanyalah alat. Kalau dia tak ada, Tuhan boleh guna alat lain. Tak ada masalah. Dan Tuhan tidak berhajat kepada alat. Itu hanyalah sebagai satu sunnatullah kerana kita yang tak mampu nak terima benda tu melainkan menerusi perantara. Kan? Kita dapat kita punya gaji, kita punya rezeki, kita punya makan, minum. Itu sunnatullah. Nak makan kena ada orang tolong masak. Kan? Nak minum air kena ada orang bancuh. Kan? Tapi hakikatnya yang bagi itu ialah Allah Ta'ala. Yang sebenarnya. Kan? Kalau bukan dia ni yang Tuhan takdirkan dia bancuh, orang lain boleh bancuh. Kalau bukan dia ni yang Tuhan takdir untuk masak kita punya makanan kita, orang lain nanti masak. Yang penting Tuhan tetapkan pada kita sampai waktu kita nak makan, kita tetap akan makan. Tak ada siapa boleh halang. Kalau sampai waktu Tuhan kata kita tak boleh makan, kita tak boleh makan. Siapa pun tak boleh nak tolong suar. Kan? Rezeki adalah hak mutlak Allah Ta'ala tentukan. Nyawa kita, umur kita pun sama. Sihat sakit kita pun sama. Semuanya adalah, puncanya adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kan? Jadi kalau kita tahu macam tu, kita hanya mengharapkan ganjaran untuk ibadat kita ni hanyalah daripada Allah. Daripada Allah Ta'ala semata-mata. فالإخلاص كما ذكر ابن القيم هو تصفية العمل من كل شائبة بحيث لا يمازجه شيء من إرادات النفس إما بطلب التزين في قلوب الخلق وإما بطلب مدحهم والهروب من ذنبهم أو بطلب تعظيمهم أو بطلب أموالهم أو خدمتهم أو محبتهم أو قضاء حوائجه على أيديهم أو غير ذلك من العلل والشوائب والإرادات الفاسدة التي تجتمع على شيء واحد وهو إرادة ما سوى الله عز وجل بهذا العمل أو بعضه. وعليه فالإخلاص هو توحيد الإرادة والقصد حتى يكون الله هو مرادك وحده فلا تلتفت إلى شيء معه سبحانه. Khulasahnya, kesimpulannya macam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala kata, ikhlas ni ialah mensucikan, memurnikan amalan dari segala perkara yang mengeruhkannya. Di mana tidak bercampur sedikit pun dengan amalan kita itu daripada kehendak-kehendak diri sendiri, sama ada kerana imma bi talabi tazayyun fi qulubil khalq. Kita nak supaya image kita tu baik di depan orang, pada minda orang. Kita buat ibadat, kita pergi masjid, kita apa, kita bercakap lembut-lembut, buat muka manis dengan orang. Hanya kerana apa? Supaya orang set dalam minda mereka, kita ni orang baik-baik. Dia kata dia tu orang baik-baik. Muka manis, cakap lembut, jalan pun pelan-pelan. Kan? Walaupun hakikatnya benda tu memang di antara akhlak mulia. Kita memang disuruh bermuka manis. Bukan kita disuruh muka masam. Betul lah tu. Hak kita buat tu zahirnya betul dah.
Bukan kata salah, bukan suruh tinggal. Tak. Kita tak cerita pasal hak zahir ni. Kita belajar ni, kita bukan cerita pasal hak amalan luaran ni. Kita cerita ni pasal hak dalam ni. Kita nak betul dalam ni. Amalan luar tu betul dah lah, betul lah dah. Jumpa orang mesti kena muka, kena ada senyum. Kan? Wa tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyum sedekah. Kan? Kena dengan syarat-syarat dia lah. Hukum hakam senyum tu ada banyak pula. Dengan siapa boleh senyum, dengan siapa tak boleh senyum. Kan? Masa senyum tu, kalau kita senyum dengan orang yang betul, mengikut hukum yang zahir, kan? Cakap lemah lembut, baguslah memanglah kita disuruh bercakap dengan, bukan suruh cakap kesak-kesak. Kan? Jalan dengan tenang. Kan? Betul lah tu. Bukan suruh kelang kabut. Kan? Nak pergi mana? Semayang pun, dah iqamat pun, Nabi suruh jalan tenang-tenang. Kan? Idza uqimatis salah fa'alaikum bis-sakinati wal waqar. Kan? Tapi yang penting tu kita buat tu kerana siapa? Adakah semata-mata kita mengharapkan supaya kita ni ada good image? Kita punya perception orang kepada kita ialah kita ni orang baik-baik, orang bagus-bagus. Kita pergi solat, kita tolong orang, kita untuk apa? Imma bi talabi tazayyuni fi qulubil khalq. Ni yang pertama yang boleh merosakkan ikhlas. Wa imma bi talabi madhihim, atau nak mereka puji dengan lisan mereka. Tentulah bila dah ada good image, orang puji tak ada salah. Orang ada good perception pada kita, memang kita disuruh untuk kita ni orang husnuzan dengan kita. Kita tak boleh. Jangan jadi pula nanti ada golongan sufi yang sesat. Depa belajar ikhlas macam ni, depa faham, lalu depa sengaja buat maksiat, buat benda tak elok supaya orang benci kat depa. Sebab kata supaya takut orang nanti kita buat ibadat depan orang, depa buat benda tak senonoh. Tak boleh lah lagu tu. Tak. Bukan macam tu. Bukan maksud ikhlas ni kita kena ubah luaran yang dah betul. Tak. Yang kita cerita pasal ikhlas ni ialah berkenaan dengan alignment istiwa al-zahir bil batin. Yang kita cerita tadi tu. Kita nak alignkan batin kita ni supaya sesuai dengan zahir kita. Kita bercerita pasal alignment. Bukannya pasal kita nak kena buat something, reformation ataupun adjustment pada luaran kita. Tak. Kan? Untuk luaran tu dah ada kelas-kelas yang lain dah kita bincang. Kita nak bincang ni pasal dalaman. Qalbun. Amal qalbi. Kan? Itu yang kita nak bincang tu. Jadi ikhlas ni kita cerita pasal orang hak buat amal betul dah lah. Kan? Hak yang memang semayang dah ikut sunnah dah. Kan? Pasal orang kalau itu nanti kita akan bahas. Apa kaitan ikhlas dengan ikut sunnah? Ada hubungan? Ada bid'ah boleh menjejahkan keikhlasan? Baik. Wal hurubu min zambihim, dan lari daripada celaan mereka. Semua hak Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala sebut ni bukanlah benda yang memang salah kalau ia berlaku. Mana kalau orang puji kita, bagus. Orang ada good perception tentang kita, tak ada masalah. Memang itu benda yang baik. Orang tidak keji dan tidak cela kita, bagus. Kita bukan disuruh orang cela dan keji kita. Kita tak disuruh, dilarang dalam Islam kita buat benda yang menyebabkan orang buruk sangka pada kita. Itu betul. Kan? Atau bi talabi ta'zimihim, atau bi talabi amwalihim, atau khidmatihim. Atau kita buat benda tu sebab nak pengagungan mereka, mencari harta benda mereka, harta benda orang, ataupun khidmat mereka. Atau mahabbatihim, atau cinta mereka, atau terlaksana hajat-hajat kita, menerusi mereka, atau lain-lain daripada perkara-perkara yang merosakkan amal, yang terkumpul pada formula iradatu ma siwallah,
mengkehendaki selain Allah dengan amalan ini atau sebahagiannya. Walaupun hakikatnya benda ni kalau berlaku, orang soleh, orang datang nak khidmat dengan dia, orang cintakan orang yang soleh, itu benda yang normal. That is the reality. Tetapi ialah cerita kita ni pada kita hak buat amal. Kita tak sepatutnya mencari yang tu. That should not be our end for our deeds. That should not be the end of our deeds. That is the point of the discussion. Not about that something that happen should not happen. No. Kan? The good things that happen, itu adalah di antara anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu mungkin ganjaran sampingan sebab kita minta kepada Allah Ta'ala bila kita beribadat, kita minta ganjaran akhirat saja kah? Tak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ini ayat yang menyimpulkan apa di Ikhlas. Yang dilarang ialah yang sebelumnya. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. Yang minta habuan dunia saja ni salah. Yang betul apa dia? وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ. Ini yang betul. Dunia, habuan dunia, habuan akhirat. Memang Tuhan akan bagi ganjaran dunia, ganjaran akhirat. Memang Tuhan akan bagi. As long as kita melihat dianya daripada anugerah Allah, tidak ada salah untuk kita terima. Yang penting ialah kita buat itu bukan kerana nak mengharapkan habuan-habuan sampingan, tetapi kita nak mengharapkan apa? Akhirat. Akhirat is the apa kita kata the main goal yang kita nak. So bila kita buat amal soleh, amal ibadat, kita ada ganjaran sampingan yang kita harap daripada Allah, dan kita ada ganjaran utama yang kita nak daripada Allah, yang itu merupakan matlamat, ghayah dan hadaf kita. Ya, ghayah dan hadaf kita. Ya. Kita kalau kita main bola kan, apa hadiah yang besar sekali? Ialah menang pertandingan tu lah. Dapat piala. Anugerah pemain terbaik, jersey emas ke, kasut emas ke, itu sampingan. Kan? Sampingan. Yang hadiah utamanya ialah winning the game. So, bila kita ibadat, kita ada main goal kita yang kita nak capai, yang itu adalah matlamat utama yang mesti kita dapat, dan kita ada ialah bonus. Kan? Bonus sampingan. Ya. Jadi berlakunya benda-benda ini bukanlah salah, tetapi yang salah adalah bila kita mengharapkan benda ni. Kita jadikan dia sebagai main goal. Itu yang salah. Kita jadikan matlamat ibadat kita ialah orang puji kita. Kita jadikan matlamat kita ialah untuk orang beribadat, untuk orang berkhidmat kepada kita. Supaya kita ni nampak jadi tok guru, orang tolong mai suar kasut kita, tolong buka pintu kereta kita. Kan? Orang nak tolong buka pintu kereta, dia nak tolong. Dia sendiri dia, tanpa kita mengharap. Tak ada masalah, bukannya salah dia buat tu. Dia ada, itu adalah satu ibadat untuk dia pula. Dan dia akan dapat pahala kalau dia buat benda tu kerana mengharapkan ganjaran daripada Allah Ta'ala. Tolong buka pintu untuk Tok Guru nak masuk kereta. Itu di antara khidmat bakti yang syarak suruh juga. Ambil slipper Tok Guru, suruh bagi Tok Guru pakai. Itu di antara khidmat bakti. Kita berkhidmat kepada guru macam khidmat pada mak bapak. Kan? Kalau mak bapak yang melahirkan jasad kita, Tok Guru yang memupuk kerohanian kita. Dia adalah spiritual parent, spiritual father, spiritual mother kepada kita. Kan? Tidak salah untuk kita berbakti kepada dia. Kan? Tetapi adakah Tok Guru ini, bila orang buat macam tu dekat dia, itu adalah yang dia nak? Itu yang bahaya.
Jadi sebab itu ikhlas ni kita tak boleh ukur dia dengan luaran. Cukup sukar. Untuk kita kata orang tu buat sekian, tengok Tok Guru tu anak murid dia duk tolong ambil slipper dekat dia. Tak ikhlas dah tu. Tak boleh, kita tak boleh kata macam tu. Mana kau tahu dia ikhlas tak ikhlas? Ikhlas tu dalam jiwa dia. Tuhan Allah Ta'ala saja tahu. Kita hanya boleh hukum zahir. Hukum zahir, amalan. Anak murid dia suar slipper kat dia. Harus ke tak harus? Harus. Harus sudah. Tak boleh kata apa. Kan? Pasal kita tak boleh nak hukum orang ikhlas tak ikhlas. Kan? Yang penting, amalan zahir yang dia buat tu betul tak? Betul. Kan? Kalau sahih, ada pun dalam hati dia, dalaman dia, itu dia dengan Allah Ta'ala. Itu sukar ikhlas ni. Oleh itu, ikhlaslah sebenarnya tauhidul iradati wal qasd. Dialah tauhid yang kita namakan tauhid menunggalkan Allah Ta'ala pada kehendak dan tujuan. Yang disebut juga dengan tauhidul uluhiyah, disebut juga dengan tauhidul ibadah. Ya. Hatta yakuna Allahu huwa muradaka, sehingga Allah Ta'ala sahajalah yang menjadi tujuan, tuntutan utama kamu semata-mata. Kamu tidak berpaling ke kiri dan ke kanan. Kamu bukan mengharapkan ganjaran-ganjaran sampingan ni, kamu tak heran. Jiwa kamu tak bergantung kepada orang suar slipper, orang tolong buka pintu. Benda tu sebenarnya hakikatnya kamu boleh buat sendiri. Dan kita tak menunggu pun orang nak main buka pintu kita. Kita tak tunggu pun orang nak ambil slipper kita. Itu yang penting. Itu yang penting. Kan? Bukan matlamat kita lepas aku mengajak ni sekejap aku nak tunggu siapa nak main sosial. Bukan macam itu. Itu salah lah. Itu yang salah. Tengah kita nak ambil slipper orang tolong suar, tak ada masalah. Kan? Yang penting ialah niat itu ialah lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Kan? Ikhlas ni berkaitan dengan niat. Sebab itu dia beriringan dengan niat. Dia adalah niat yang sahih. Kalau kita kata apa hubungan ikhlas dengan niat, niat itu adalah dia punya yang lebih besar di atas dia. Dan niat itu terbahagi kepada dua. Niat itu terbahagi kepada ikhlas dengan tidak ikhlas. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Ini niat ikhlas. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajar ilaih. Ini niat yang tak ikhlas. So niat yang tanqasim ila qismain. Niyatun salihah wa niyatun fasidah. Niat yang salihah dan niat yang fasidah. Niat yang salihah ialah yang bila dia ikhlas. Yang bila niat dia adalah lillahi ta'ala. Sebab itulah bila kita niat dalam solat ataupun apa-apa ibadat, tidak disyaratkan kita sebut lillahi ta'ala. Pasal memang amalan memang lillahi ta'ala. Memang tak boleh lah untuk lain ta'ala. Kan? Cuma digalakkan bila kita niat itu, kita tarik Allahu Akbar dalam hati, usalli fardhu zuhri 4 rakaatin lillahi ta'ala, supaya kita hadirkan ikhlas itu. Kan? Masuk je waktu maghrib, waktu isyak nak puasa esok hari, hadirkan dalam hati, nawaitu sama ghadin lillahi ta'ala, puasa esok hari dekat Allah. Itu je. Walaupun hakikatnya ibadat memang lillahi ta'ala. Itu mimbabi tazkir, mimbab mengingatkan. Nak bagi peringat diri kita kata ibadat ni kena buat lillahi ta'ala. Kan? Tak boleh buat untuk selain Allah Ta'ala. Jadi itu adalah, ni kita baru bincang apa ni? Kita baru bincang makna ikhlas dan hakikatnya. Jadi kesimpulannya, ikhlas itu apa dia? Iaitulah tauhid. Ikhlas itu adalah tauhid. Ya? Tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Baik. Para ulama asas ibadah ikhlas dan mutaba'ah. Tauhid dan ikut sunnah. Ya, itulah dia. Syarat penerimaan amal, syarat yang pertama sekali ialah ikhlas. Ikhlas ialah tauhid. Ya. هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أحسن عملا kata para ulama
akhlasuhu wa aswabuh, yang paling ikhlas dan yang paling tepat dengan tata cara yang dijelaskan oleh syariat. Ya? So itulah yang disebut sebagai syarat penerimaan amalan. Ada syarat zahir dan ada syarat batin. Zahirnya mesti ikut cara Nabi, batinnya mesti ikhlas kerana Allah Ta'ala. Naam. Kita punya ultimate goal ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam, betul. Baik. Baik, kalau tidak ada apa-apa lagi, rasa kita ambil sekat itu dulu untuk pagi ini insya-Allah Ta'ala. Dan kita akan sambung pada kelas yang akan datang. Masih lagi membincangkan tentang beberapa perkara tentang ikhlas. Kita akan bincang pada kelas akan datang beza ikhlas dengan benar, al-sidq, dan ikhlas dengan al-nush, dan kepentingan ikhlas dan kedudukannya. Ya. Dan ada beberapa tajuk yang kita akan bincangkan lagi insya-Allah Ta'ala. قلت لكم ما سمعتم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.